kita minta ampun dengan Allah sajalah. Yang paling afdalnya doa lepas solat duha. Ya. Doa paling afdal lepas solat duha ialah memohon ampun. Afdalud doa ayat libal maghfirah, kata Nabi. Sebaik-baik doa, seafdal doa, seutama doa ialah memohon keampunan Allah. إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين خصوصا إلى والدينا وأولادنا شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Malam ni kita sambung kitab Kifayatul Muhtadi. Kita masih lagi pada muka surat yang pertama, pada membicarakan muqaddimah kita. Pada malam ni kita sambung wa ba'du, situ bukan? Wa ala alihi wa ala alihi. Baik, qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa ala alihi wa ashabihi la akramin, dan segala keluarganya dan segala sahabatnya yang amat mulia. Dan yakni wa tu wa atah pada kata wa nusalli wa nusallim, kami berselawat dan juga mendoakan kesejahteraan. yakni kami mendoakan rahmat Allah dikurniakan dan juga mendoakan agar salam Allah, ini kesejahteraan dari Allah, dikurniakan juga selain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikurniakan juga ke atas keluarganya dan sahabatnya yang amat mulia. Siapakah keluarga Nabi? Keluarga Nabi ini ada dua kategori. Yang pertama iaitu keturunan Bani Hashim sampailah ke bawah, iaitu namanya keluarga Nabi, yang tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah. Ada tak lagi orang yang tak boleh terima sedekah? Boleh, ada. Siapa? Orang kaya. Orang kaya jangan duk pergi sedekah kat dia, tak boleh. Hadiah tak apa. Hadiah tak apa, cendera hati tak apa, cendera mata tak apa, rasuahnya.
Ya. Nak sedekah dua kumpulan saja boleh. Yang pertama al-miskinu, yang kedua al-fuqara. Al-fuqara jamak bagi daripada fakir. Al-fuqara ni ada dua jenis. Berkata Syekh Nasir rahimahullahu ta'ala, dia kata al-fuqara ini ada dua jenis. Yang pertama orang fakir, yakni orang yang lebih susah daripada orang miskin. Itu namanya al-fuqara, dengan syarat dia mukmin. Ya, maka afdallah kita sedekah akan dia. Yang kedua fuqara dengan makna orang yang berada pada jalan sabilillah, orang yang berjalan pada sabilillah. Siapa dia yang sabilillah ni? Baik, buka dalam kitab Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala. Dia kata sabilillah ni yang pertamanya ialah segala jenis pembinaan yang menegakkan agama Allah, seperti pembinaan masjid. Sana kita boleh bersedekah di situ. Zakat boleh tak? Zakat pun boleh. Pembinaan surau, pembinaan madrasah, sekolah-sekolah agama, dan juga pelajar-pelajar agama walaupun anak orang kaya. Pelajar-pelajar agama walaupun dia seorang kaya. Pelajar dia kalau tuan-tuan ni jutawan, tapi seorang pelajar agama layak menerima sedekah. Bukan atas dasar dia orang kaya, atas dasar dia tu talabul ilmi, penuntut ilmu. Dan juga kepada masyayikh, yakni orang yang mengajar. Tadi pelajar, ni mengajar, itu muallimun, ya. Baik, kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir, ya, dia kata maksud kata pengajar itu ialah pengajar yang tidak menerima gaji dari nadwah. Kalau dia menerima gaji daripada nadwah, maka dia tak tergolong orang yang al-fuqara. Jadi al-fuqara ni ada dua makna. Yang pertama orang yang miskin, yang kedua orang yang fakir ilallah. Orang yang fakir ilallah, orang yang kerja hidupnya hanya bertumpu kepada Allah, iaitu orang menuntut ilmu ataupun yang menyampaikan ilmu, al-muta'allimun wal mu'allimun. Tapi kalau dia tu seorang ahli suluk tu ahli suluk ni iaitu orang yang bersuluk kerana mengamalkan tarekat sufi, bukan menuntut ilmu. Dia bersuluk bertahun-tahun, dia bersuluk. Dia bukan menuntut ilmu, dia juga bukan mengajar ilmu, dia hanya bersuluk saja. Maka dia tidak layak digelarkan al-fuqara walaupun dia memang seorang miskin. Tapi dia boleh diberi sedekah atas dasar dia miskin, tapi bukan atas dasar dia seorang yang salih, bukan. Kerana orang yang suluk ini dia untuk dirinya sahaja, bukan untuk masyarakat. Tapi orang yang menuntut ilmu dia untuk dirinya dan masyarakat. Orang yang menyampaikan ilmu dia untuk dirinya dan masyarakat. Tapi kalau orang yang bersuluk tadi ni mengamalkan tarekat sufi, barangkali dia bersuluk sampai bertahun-tahun dan dia seorang miskin, dia tak layak digelarkan al-fuqara yang berjalan atas dasar sabilillah. Sebab dia jalan seorang-seorang, dia dapat pahala, dapat, cuma dia tak tergolong dalam kumpulan ahli sabilillah. Tapi boleh nak sedekah dia, boleh atas jalan dia seorang miskin umpamanya, bukan atas jalan dia seorang yang salik. Jadi orang yang salik tak sama dengan orang yang talabul ilmi, ya. Orang yang talibul ilmi tak sama dengan orang yang saliku ila takarrub, ila takrub, salik ila
ma'rifati rabbil alamin. Dia tak masuk, baik. Melainkan di samping dia salik, dia juga menuntut ilmu. Di samping dia salik, dia juga seorang yang talibul ilmi. Maka dia boleh atas dasar talibul ilmi. Talibul ilmi itu orang yang berjalan atas jalan sabilillah. Baik. Termasuklah juga orang nak menuntut ilmu ke luar negeri. Nak ke mana? Nak ke Mesir. Sebab apa? Nak menuntut ilmu ambil syariah katanya, contohnya. Maka kebetulan kita ada duit zakat 3,000, tak tahu nak bagi mana. Bagi ke dia. Sah tak? Sah. Dia termasuk orang yang layak menerima zakat kerana dia bergerak di atas jalan sabilillah. Ya. Baik, habis. Dan kiaskanlah dengan yang lain-lain. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, termasuk orang yang bergerak yang termasuk di jalan sabilillah ni ialah membina tembok-tembok dalam negeri bagi mengelakkan banjir sekalipun. Contohnya pekan kita ni banjir, selalu banjir. Hujan dia banjir, hujan dia banjir. Contohnya lah. Jadi kita nak mengelakkan banjir itu kena bina tembok ataupun kena buat parit besar dan memerlukan dana. Maka kita adalah sikit duit zakat. Boleh tak dikeluarkan ke situ? Boleh. Nak bersedekah di situ? Boleh. Dia termasuk sabilillah untuk kepentingan masyarakat. Yang dalam istilah fiqh dia kata musalihul mursalah. Ya. Bab musalihul mursalah. Baik, habis. Itu maknanya keluarga Nabi pada satu kategori. Yang keduanya, termasuk keluarga Nabi ni ialah sekalian orang beriman. Kita ni semua keluarga Nabi ni. Pada pihak orang beriman, kita termasuk keluarga Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salmanu minni. Kata Nabi SAW, sedina Salman itu, iaitu Salman Al-Farsi, adalah daripada aku, yakni tergolong dalam keluargaku. Sedangkan Salman bukan keturunan Bani Hashim. Salman orang Parsi. Ya, dia merantau bertahun-tahun daripada Parsi tu ke Mekah nak jumpa Nabi, ke Madinah nak jumpa Nabi. Sampai kena tangkap penjara terlepas. Ya, sampailah juga akhirnya ke Madinah jumpa dengan Nabi. Nabi akui dia sebagai sahabat dan keluarga atas jalan orang beriman. Salman Al-Farsi di antara sahabat Nabi yang panjang umur dia, tuan-tuan. Ceritakan dalam sejarah, kata setengah ahli sirah umurnya 250 tahun. Panjang. Kata setengah pendapat umurnya 350 tahun. Masya Allah. Jangan kata 300 lah, 250 tahun tu pun, kalau ada orang yang panjang umur sampai hari ni, zaman kita ni, jenuh kerajaan bayar pencen. Betul tak? Tak boleh terima dah pekerja baru dia bayar pencen. Semua orang panjang umur. Baik, habis. Itu nak cerita tentang sahabat Nabi. Jadi sahabat ni ada dua makna, keluarga ni ada dua makna. Yang pertama, keluarga dengan makna keturunan Bani Hashim. Yang kedua, keluarga dengan makna sekalian orang beriman. Tak kira lah siapa, bangsa apa, tak kira. Kita ni keluarga Nabi belaka lah ni. Sebab tu kita ni kena hidup berkasih sayang, bersaudara mara. Jangan bertekak lebih pada 3 hari. Tidak halal orang yang bermasam muka tidak bercakap melebihi 3 hari. Kalau mati dalam masa memutuskan silaturahim tu, seluruh solatnya, seluruh puasanya, hajinya, ibadahnya tergantung pahala, tak diperkirakan dalam barzakh dan dalam akhirat. Sampailah bertemu dengan Allah pada yaumul mizan, hari timbangan.
Pada hari timbangan tu barulah dikaji, ditolak balik. Lama tu nak tunggu masa tu baru nak dikira balik. Tu pun kot-kot adalah kelebihan-kelebihan ataupun kemaafan orang yang dia putuskan silaturahim tu. Tapi selama tu duduk dalam kesusahan, keperitan, siksa, azab pasal memutuskan silaturahim. Jadi ada beberapa dosa besar tuan-tuan dirahmati Allah. Ada 70 dosa besar ni jangan kita bawa sampai mati tuan. 70 dosa besar yang Nabi kata disebutkan dalam kitab Az-Zawajir Alal Kabair karangan Ibnu Hajar. Dia kata 70 dosa ni kalau satu saja yang kita bawa ke mati, satu tu menyebabkan tergantung amal. Di antaranya memutuskan silaturahim. Termasuklah bermusuh dengan orang beriman. Jangan suka bermusuh dengan orang beriman. Ya, mati dalam bermusuh, mati dalam memutuskan silaturahim. Apatah lagi dahaka mak bapak. Ya. Jadi jaga-jaga kita tuan-tuan dirahmati Allah. Jangan sampai kita ni ya mengaku keluarga Nabi tetapi memutuskan silaturahim sesama keluarga Nabi. Amalan tergantung tuan-tuan ya. Amalan tergantung. Masya Allah. Kita ni semuanya dah nak expired belaka dah ya. Tuan-tuan muda lagi, janggut pun tak putih lagi. Saya putih semua lah. Tunggu time Israel kata wait for me, I go to you. Bila tak tahu. Umar kata please go. Kubur kata come here. Tua lah. Jadi kita selidik dosa kita. Kita ni tuan-tuan kalau sembahyang duha, kalau kita solat duha, jangan duk minta lah abang rezeki banyak ni. Umur dah lebih 40-an, tak sudah kira ke rezeki lagi dah. Kita kira hablum minallah. Hablum minan nas tadi sudah cukup. Bolehkah kita menolong orang kalau aku ni susah? Jangan nak fikir lah. Kalau kita dengan Allah tu pun belum selesai. Buat kerja kita dengan Allah tu. Yang ni kita dengan orang nanti, iaitu datang kemudian. Hubungan kita dengan Allah pertama apa dia? Taubat selesai ke belum? Kenal Tuhan selesai ke belum? Khusyuk dalam solat selesai ke belum? Dosa dah tinggal semua ke belum? Selesaikan yang tu dulu. Jadi bila kita solat duha tuan-tuan, tak payah minta rezeki banyak lah. Kalau rezeki tu dari langit, turunkanlah. Kalau rezeki tu dari bumi, turunkanlah. Tu doa ulama tu, bukan dari Nabi. Nabi minta apa doa? Allah maghfirli, ya Allah ampunlah segala dosaku. Maka Nabi bukan ada dosa. Maka doa yang paling afdal lepas solat duha ialah doa taubat. Doa mohon keampunan Allah. Ya, doa jadi orang yang diredai Allah pada kehidupan sampailah kepada kematian. Ya. Tak tahu cakap Arab dah. Cakap Melayu pun boleh. Tak erti cakap Melayu, cakap keling pun boleh. Allah Ta'ala faham semua. Ya, kita minta ampun Allah. Minta keampunan dari Allah terhadap dosa-dosa kita. Lain banyak dosa kita ni yang mana kita kadang-kadang tak sedar. Antaranya apa dia? Solat tak pernah khusyuk. Tak sedar tu dosa. Solat tak pernah khusyuk tapi tak terasa tu dosa. Solat tak khusyuk tu satu dosa dah. Tak terasa tu dosa, tu satu dosa yang lain. Tak pernah taubat, dosa yang lain pula. Tak pernah berusaha agar jadi khusyuk, dosa yang lain pula. Bertindan dosa bab solat dia. Kita dah khusyuk belum? Baik, kita minta ampun dengan Allah sajalah. Yang paling afdalnya doa lepas solat duha. Ya. Doa paling afdal lepas solat duha ialah memohon ampun. Afdalud doa ayat libal maghfirah, kata Nabi. Sebaik-baik doa, seafdal doa, seutama doa ialah memohon keampunan Allah. Ya, bila paling utama sepertiga malam tahajud.
Yang keduanya sepertiga siang, duha. Ini waktu paling utama nak minta doa keampunan dari Allah. Bila kita minta ampun dengan Allah, bila Allah ampun kita, Allah beri rezeki dari min haitsu la yahtasib. Jadi rezeki tak payah minta lah daripada langit ke, daripada bumi ke, daripada laut ke, daripada apa nama ni, bank ke mana tu sudah minta. Kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa dalam sebuah hadis kursi ya. Allah Ta'ala beritahu kat Nabi dalam hadis kursi, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, tidak ia memohon tentang dunia, maka aku akan berikan dunia kepadanya yang tak pernah ia mohon kepadaku. Lebih kurang lagu tu makna dia. Saya tak ingat matan hadis kursi tu, tapi mafhumnya lebih kurang begitulah ya. Tuan-tuan boleh buka dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi maksudnya tu, kalau kita tak minta tentang dunia dengan Allah, yang kita minta keampunan dan keredaannya sahaja, nescaya Allah Ta'ala memberikan kecukupan kepada kita yang lebih daripada kita inginkan, yang kita impikan. Siapa yang duk minta dunia sangat, Tuhan beri banyak mana pun, dia akan dibalas dengan rasa tak cukup-cukup. Minta, dapat, tak cukup juga. Minta, dapat, tak cukup juga. Mula-mula minta jadi YB, dapat, tak cukup, nak jadi MB. Dah dapat jadi MB, tak cukup, nak jadi YAB, PM pula. Lepas jadi PM, nak jadi agung pula. Habis cerita lepas tu. Inilah dia minta dunia ni tak cukup-cukup. Sebab tu jangan ajar lidah dan nafsu minta dunia dengan Allah. Sebab dunia ni Allah Ta'ala dah perintah malaikat tulis 4 perkara. Bila ruh ditiup ke dalam janin, dalam perut ibu, masa usianya ya 3 bulan. Ya 3 bulan 100, bukan 4 bulan 120 hari. Ya, bila usianya 120 hari, maka Allah perintah satu malaikat menuliskan 4 takdir muallak baginya. Apa dia? Yang pertama amalnya. Apa amal dia nanti? Yang kedua rezekinya. Yang ketiga jodohnya. Yang keempat matinya. Mbak, rezeki tu dah tulis siap lah. Sebab tu orang-orang tasawuf dia tak minta bayar rezeki. Nabi pun tak minta rezeki. Walaupun 60 hari tak makan, 2 bulan tak berasap dapur Nabi. Kita cerita dalam minggu yang lalu, Nabi tak minta rezeki. Nabi minta apa? Ya Allah, dengan berkat surah Waqiah yang telah aku bacakan tadi, jadikanlah aku orang yang redha dengan takdirmu. Masya Allah. Dia tak minta rezeki pun. Kita duit banyak kat bank tak minta lagi. Ya, bermakna apa dia? Kita ni tidak syukur nikmat. Orang yang bersyukur nikmat ni orang yang malu nak minta dunia dengan Allah. Nak minta panjang umur, nak minta rezeki, nak minta sihat, nak minta, jadi malu. Ya, contohnya Nabi Ayub alaihissalam 8 tahun sakit. Isteri dia kata, wahai suamiku, engkau kan Rasulullah, Nabiullah, mintalah doa dengan Allah agar disembuhkan penyakitmu. Apa jawab dia? Berapa lama aku sihat? 80 tahun wahai suamiku. Berapa lama aku sakit? 8 tahun wahai suamiku. Kalau lagu tu padan ke tak padan? Lebih daripada padan tu. Sihat dah 80 tahun, sakit baru 8 tahun. Habis tu janganlah minta sakit. Aku tak minta sakit, tapi aku malu nak minta sihat. Tu kata Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang dia buat dah sakit, dia bertaubat pada Allah. Menunjukkan bila datang penyakit, taubat tu banyak. Bukan minta penyakit tu hilang. Penyakit tu hilang, dia main penyakit lain pula. Hilang COVID-19, dia mari COVID-21 pula. Tak habis-habis.
Lepas PKP, PKPB. Lepas PKPB, PKPP. Lepas tu PK tak tu nak pi. PK tak tu nak pi. Betul? Pasal apa? Dia minta hilang penyakit. Lagi itulah penyakit tak hilang tuan-tuan. Lepas satu-satu minta keampunan Tuhan, tu lah yang paling afdal. Ya, minta keampunan Tuhan. Baik ya. Waghfir lana ya Allah wa innaka khairul ghafirin. Ampunlah dosa kami ya Allah, maka sungguhnya Engkaulah sebaik-baik memberi keampunan. Ini doa para nabi, para rasul, para wali-wali. Bila turun musibah, mereka tak minta dihilangkan musibah, mereka minta diampunkan dosa. Ya. Nabi pun ada minta doa biar dihilangkan musibah. Itu harus boleh, bukan tak boleh, tapi afdalnya minta ampun. Afdalnya tu boleh. Minta dihilangkan musibah itu solat baik, tapi lebih baiknya kamu minta ampun. Lebih baik lagi, afdal, kamu redha. Jadi ibadah ni ada 3: solat, aslah, afdal. Baik, lebih baik, terutamanya. Good, better, best. Tu cakap Perancis. Baiknya kamu minta dihilangkan. Dapat pahala tak? Dapat, tapi pahalanya kecil. Baik lagi, kamu minta keampunan Tuhan. Dapat ada pahala? Dapat, pahalanya besar sikit. Baik lagi, ada. Apa dia? Kamu redha dengan segala takdir Allah. Jadi redha bil qada illah, maka itu afdal, pahalanya lagi besar. Ya, sebaik-baik orang yang beribadah, orang yang redha dengan takdir Allah. Jadi orang yang marda, orang yang redha bil qada illah. Baik, kita ni tak tahan nak jadi redha. Kita ni tak sabar nak jadi orang yang bertaubat saja. Pasal apa? Kalau sakit tak lagat nak buat ibadah. Orang-orang soleh lagi sakit, lagi berdiri malam dia. Kita kalau tak boleh berdiri, langsung tak solat. Betul lah. Tapi orang sini orang tak lain. Jadi kita ni jadilah orang yang nombor 1 tadi. Apa dia? Minta dihilangkan penyakit. Bacalah kunut nazilah biar hilang penyakit. Pasal apa? Kalau diuji dengan penyakit, ditimpakan penyakit, kita jadi lemah ibadah. Maka harus. Dan dapat pahala, dapat. Tapi pahala darjah orang awam lah, bukan darjah orang khawas, bukan darjah orang khawasul khawas. Baik. Jangan yang tak boleh ni apa dia? Yang tak boleh ni kita iktirad. Apa punya COVID? Apa punya penyakit turun macam ni lah, buat susah aku cari makan dia. Yang ni orang yang dimurkai oleh Allah. Ni tanda-tanda apa dia? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata, orang yang tidak sabar dengan musibah, sesungguhnya ia menghampiri kekufuran. Jaga. Siapa tak sabar dengan musibah, dia tu nak menghampiri kekufuran. Wal'iyyazubillah. Baik, kita sambung. Dan sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Sahabat Nabi ni adalah orang yang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Itu namanya sahabat Nabi. Ada seorang yang amat terkenal, ya, sehingga hari ni orang kenal dia, Uwais Al-Qarni. Dia hidup zaman Nabi, beriman zaman Nabi, tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Sebab apa? Sangat dia taat mak dia yang dah tua. Dia jaga mak dia yang dah tua sampai tak sempat nak melawat, nak ziarah Nabi di Madinah. Dia duduk di Yaman. Maka Nabi kata apa? Sebelum Nabi wafat, kamu carilah ini orang terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Akhirnya Uwais Al-Qarni ini syahid dalam satu peperangan. Seorang wali Allah
yang terkenal di zaman Nabi. Dia tak tergolong dalam sahabat kerana dia tak pernah jumpa Rasulullah, namun dia beriman dengan Rasulullah. Kisah ni nak cerita apa? Hikmah dia, iktibar dia kalau kita ni ada mak yang dah tua, yang tak boleh dia nak mengatur dirinya, melainkan kita yang kena jaga dia. Kalau bertembung dengan perang sabilillah sekalipun, kita boleh menarik diri dari perang sabilillah kerana nak jaga mak kita, sebab jaga mak kita itu lebih afdal. Jadi jangan pula pergi tinggal mak yang dah tua kerana nak pergi menuntut ilmu yang bertahun-tahun baru balik. Cakap nak pergi surau, saya pergi balik tu tak apa lah. Mak saya nak pergi ngaji kat mana? Dekat Lubenan. Berapa tahun kau nak pergi? 5 tahun. Habis itu siapa nak jaga makan minum mak? Mak doa je lah, nanti turunlah malaikat jaga mak. Ini mana anak durhaka, ya? Ibnul Aqiq nama dia, anak durhaka. Jadi jangan biar mak tu dalam susah kerana nak buat taat yang lain, maka taat tu tak diperkirakan oleh Allah. Tengah solat sunat pun tak boleh teruskan sunat tu, kena berhenti. Kalau mak panggil, macam kisah Juraij, seorang orang soleh namanya Juraij, zaman salafus soleh dulu. Dia tengah solat, mak dia panggil dia, Juraij. Dia kata, aku habiskanlah dulu solat aku ni, nanti selesai solat aku nyaut lah. Padahal dia solat sunat. Elok dia habis, ya, elok dia habis. Dia turun-turun tengok mak dia dah tak ada, mak dia balik. Besok nak jadi cerita, dia solat lagi, mak dia datang lagi. Tak itulah bagi salam pun. Dia kata apa? Nanti habis aku jawablah salam dia. Habis dia pun tengok mak dia dah balik. Nak jadi cerita, nak jadi cerita untuk iktibar kita. Hari ketiga dia datang lagi, dia bagi salam, dan mak dia tahu anak dia tengah solat. Dan mak dia tahu anak dia tengah solat sunat. Kenapa tak jawab? Anak dia bukan jahil, alim, tok guru besar, Juraij ni. Oleh kerana anak dia tak jawab, dia pun doa, ya Allah, jangan kau matikan anak aku ini selagi kau tak balakan dia dengan fitnah seorang perempuan. Doa mak ni makbul lah. Itulah kisah akhirnya Juraij ni bila dia selesai semayang, dia tengah-tengah mak dia tak ada. Dia kata, tadi mak aku doa, ya Allah, habislah aku. Rupanya kenal sungguh tuan-tuan. Ya, kisah Juraij ni kan, tuan-tuan pun ingat kan, kisah Juraij yang akhirnya dia ditohmah oleh seorang perempuan yang berzina dengannya sampai keluar anak. Dia tuduhnya Juraij yang punya angkara. Rupanya dia berzina dengan orang lain kerana diupah oleh satu orang tokek judi kat kampung itu untuk memburukkan Juraij. Akhirnya jugalah perempuan ni. Orang kampung datang, robohkan rumah dia, robohkan surau dia. Masya Allah. Sebab itu sikit je, bukan dia terajang mak dia pun, cuma dia panjangkan sedikit solat, dia tak mau berhenti. Mak dah terasa sikit je, orang robohkan rumah dia, orang robohkan surau dia. Habis ditangkap, bawa kepada hakim. Tapi orang Juraij ni pun bukan sebagai orang tuan-tuan, orang soleh. Dia cepat sedar dia salah dengan mak dia, minta tolong dengan Allah. Dia kata, wahai tuan hakim, aku minta tolong, izinkan aku solat 2 rakaat. Ni Nabi kata kamu ada masalah, solat 2 rakaat, Allah tolong. Maka dia pun solat 2 rakaat. Lepas tu dia pergi dekat budak tadi, tekan perut. Wahai bayi kecil, tolong cerita dekat semua yang hadir, siapakah bapakmu yang sebenarnya? Aku ataupun siapa? Who is your father? WHO juga. Tiba-tiba budak bayi kecil tu jawab, my father is Yahuda, not Ayub. Bapa aku ialah Yahuza, bukan kau, ya Juraij. Budak tu boleh bercakap. Karamah Juraij ni tuan-tuan.
Dia tersilap sikit, dia ada karamah. Kata setengah ulama dia maunah. Namun dia tersilap sikit bab tu. Bab dia solat panjang, tak jawab mak dia. Allah, doa mak ni makbul, dia ada buat main. Akhirnya orang tahulah rupanya perempuan ni buat jahat dengan orang lain, pituh mahnya si Juraij. Akhirnya orang kampung tu dia menyesal, dia bina balik rumah Juraij, surau Juraij, lebih lawa daripada yang lalu, yang lama tu. Tu kisah si Juraij. Bukan dosa besar mana pun kita tengok kan. Cuma dia ingat lepas solat ni aku nak jawablah salam mak aku. Tu mak dia dah terasa. Ini nak cerita tuan-tuan, kalau yang mak yang jadi mak ni, yang jadi mak, tolonglah kalau anak tu buat sikit salah, jangan pergi doa celaka punya anak, jangan. Tolong doa, ya Allah, anak aku ni bertuah, ya Allah, kalau dia berdosa ampunlah dosanya. Kalau dia dosa dengan aku ampunkan dia, ya Allah. Doa lagu tu. Jangan jadikan cerita Juraij ni tuan-tuan. Satu lagi kisah Al-Qamah, lebih kurang juga. Tu dengan bini dia. Jangan doa, ya Allah, celakakanlah dia, jangan. Tenggang modern lagi jadi. Jadi anak kita tu crack kepala ke, melawan kita ngadu dengan Allah, ya Allah, anak aku ni anak soleh, anak baik. Jangan kata tak guna punya anak, ya Allah, kemampuskan dia. Jangan. Nanti kita juga yang kena bala, kita juga yang malu tuan depan Tuhan nanti. Jadi kita kata, ya Allah, kau kurniakan aku seorang anak yang soleh, yang baik, aku redha, ya Allah, tolonglah ya Allah, kau baikkan lagi dia. Kata lagu tu. Padahal anak tu jual pehun, bukan jual bihun. Jangan kita doa yang tak baik. Kita syukur, ya Allah, kau kurniakan pada aku seorang anak, aku syukur. Auladukum fitnatukum, anak-anak kamu tu ujian bagi kamu. Macam kisah Luqman Al-Hakim. Berapa lama dia terbiah anak dia sampai anak dia jadi seorang soleh, ulama yang soleh, yang juga wali Allah. Masya Allah. Kisah Luqmanul Hakim, seorang sufi yang wali Allah, yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Tuan-tuan boleh buka kisahnya dalam Quran, surah Luqman. Baik, kita sambung. Wa ba'du fa innal kitaba al-musamma bisullamil mubtadi ta'liful alimil allamah wal qudwah al-fahamah al-syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani. Cuba tengok tuan-tuan, dia bunyi Dawud, bukan Daud. Kita yang sebut Nabi Daud. Nabi Daud ada tak? Nabi Daud tak ada. Yang ada Nabi Dawud. Kita orang Melayu mudah kan, Nabi Daud. Tak betul cakap tu. Nabi Dawud, D-A-W-O-D. Tu betul aja dia, Dawud. Cuba tengok tu saja, Dawud, bukan Daud. Dalam Quran betul dia Dawud, bukan Daud. Baik, habis. Siapa Syekh Daud bin Abdullah bin Abdullah Al-Fatani ni? Iaitu seorang ulama Melayu yang mula-mula mengarang kitab Jawi. Dialah orang Melayu mula-mula mengarang kitab Jawi. Orang Fatani. Tempatnya di Kersik Fatani. Kersik Fatani, selatan Thailand. Lahir pada tahun 1769 Masihi. Lahir 1769 Masihi. Wafatnya di Mekah, kuburnya di Baqi'. Masa perang antara Islam dan kafir di selatan Thai dulu, dia Fatani, orang-orang bawa dia lari ke Mekah sebab takut dia ni gugur syahid, sebab orang nakkan ilmu dia. Itulah Syekh Daud Al-Fatani yang mengarang tidak kurang 200 judul kitab. Kata setengah riwayat lebih daripada itu. Maka di antara kitab ni ada kitab yang kita baca ni,
Syekh Daud Al-Fatani. Dia seorang khalifah tarekat Syattariyah. Daripadanya lah sampai pula pemimpin tarekat Syattariyah, iaitu Syekh Ismail Al-Fatani yang digelarkan Pak Da'el Mekah lagi, yang mengarang kitab Baquratul Amani. Baik. Taghammadahullah bi rahmatihi wa ridwanihi wa askanahu fasiha jinani. Kemudian sungguhnya bermula karangan yang bernama Sulamul Mubtadi, karangan guru yang alim lagi amat luas ilmunya, Tuan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, yang telah meliputi akan dia oleh Allah. Meliputi dengan makna yang telah mengurniakan. Meliputi dengan makna mengurniakan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Apa makna rahmat? Nikmat-nikmat yang terpilih. Itu maksud kata rahmat, ya. Dan keredaannya, dan mendiami akan dia pada keluasan syurganya. Yang ini mudah-mudahan dia nanti akan masuk di dalam syurga Allah yang amat luas dalam negeri akhirat. Huwa min arghabil kutub al-fiqhiyah al-malayuwiyah lil tulabi wa aqrabil asfari matnan wala ala ulil albab. Ialah segema-gema segala kitab fiqh yang dengan bahasa Melayu bagi segala penuntut ilmu, dan ialah sehampir-hampir segala kitab bagi menyampaikan dia oleh yang mempunyai akal. Lima istamala alaihi min tauhidis salaf, min tauhidis salafis salah, min tauhidis salafis salih, wa fiqhi mazhabil imam syafi'i ar-rajih, wa nasaiha syara'iyah, wa adabim mar'iyah. Kerana barang yang ia mengandungkan dia daripada ilmu tauhid. Ini kitab ini adalah kitab yang sangat baik dipelajari oleh pelajar-pelajar Islam ini, kerana dalam kitab ni mengandungi ilmu tauhid yang bagi orang yang dahulu-dahulu yang soleh, yakni orang-orang salafus soleh seperti sahabat dan tabi'in dan lainnya. Dan juga ilmu fiqh mazhab Imam Syafi'i yang rajih, yakni yang sahih, dan beberapa pengajaran agama, dan lagi mengandung ia akan beberapa perangai yang baik-baik bagi orang-orang yang salihin. Maknanya dalam kitab ni ada 3 rubuk. Yang pertamanya rubuk tauhid, yang keduanya rubuk fiqh, dan yang akhirnya rubuk tasawuf. Kitab ni ada 3. Ada 3 rubuk: tauhid, fiqh dan tasawuf. Di mana kita dalam bab tasawuf nanti dia akan cerita tentang perangai-perangai yang baik ataupun perangai makmudah. Ghaira anna gharara ibaratihi wa durara isyaratihi tahtaju ila kashfi kunuziha wa hila uqdi rumuziha. Hanya cemerlang, baca wahili, wahili uqdi rumuziha, hanya cemerlang cahaya segala ibaratnya dan segala mutiara isyaratnya berkehendak kepada membukakan bendaharaan cemerlangnya dan menghuraikan segala simpulan-simpulan tanda penunjuknya. Yang ni kitab ni nak ceritakan mengenai beberapa hal-hal agama yang dia akan buat ibarat-ibarat yang seumpama mutiara, penunjuk kepada yang membukakan khazanah-khazanah agama. Bendahara mana khazanah-khazanah agama, yang menghuraikan simpulan, ini menghuraikan benda-benda yang kusut untuk kita orang Islam ni faham.
Wa ahbabtu an ashraha raqa'iqahu wa ubayyina haqa'iqahu wa awdaha daqa'iqahu wa in kuntu khawi al-wifadi nadibal hiyad. Maka sukalah hatiku kepada menerangkan segala perkataannya yang halus-halus, dan aku nyatakan hakikat segala masalahnya, dan lagi aku nyatakan barang yang kurang nyatanya. Dan jikalau adalah aku yang hampa bejana pengetahuannya, ni merendah diri dia. Dia kata insya-Allah aku akan terangkan bab fiqh, tauhid, fiqh, tasawuf ni sehingga menghalus-halusinya, walaupun aku ni hampa bijana pengetahuannya, mana aku ni bukan ahli di bidangnya. Ana min ghairi ahliha. Ni ulama-ulama dulu bila ditanya, terlebih dulu dia akan jawab ana min ghairi ahliha. Kalau salah tolong tunjukkan saya. Maka apa yang saya tahu beginilah adanya. Barulah dia cerita apa hukumnya. Dia tak cerita saya dulu sana PhD, sana PhD, sana PhD. Ni jawapan dia. Siapa tolak pendapat saya, dia tu bodoh. Dia tak ada lagu tu. Orang dulu-dulu, cuba tuan-tuan tengok dia merendahkan dirinya. Saya hamba yang hina, yang tak ada ilmu, yang banyak dosa. Kalau salah tolong perbetulkan. Ni orang dulu-dulu dia warak-warak Ini perkara yang perlu kita ambil pengajaran. Nak ambil perangai, paling utama sekali ambil perangai, bukan ambil ilmu. Ambil perangai dia dulu. Dengan ambil ilmu dia saja. Ambil perangai dia dulu, ambil akhlak dia dulu, ambil adab yang dia amal dulu. Kerana orang alim tak beradab itu sepertinya umpama orang jahil juga. Bezanya pokoknya kuat. Tu saja. Bezanya pokoknya kuat. Kata tok guru saya kat Indonesia dulu. Jadi orang yang baik, orang yang sempurna adab, walaupun kurang ilmunya, walaupun dia kurang ilmu, tapi adab dia baik, akhlak dia baik. Kalau dia tu ilmunya tinggi, kira nak jatuh orang orang semua salah, dia seorang betul. Tu alim tu, dia tu pokok aku orang alim tu dia mengaji mana sangat dah tu. Pak Senawi pun tak ada. Tanam sawi pun mati. Woi, mudah benar jatuh ke orang. Jangan. Orang lagu ni kita bagi agostan lah. Sebab kita ngaji ni tuan-tuan, bukan kita nak ambil ilmu saja, kita nak ambil perangai je juga. Walaupun ada pepatah mengatakan unzur ila qala wala yanzur ila man qala. Lihatlah pada perkataannya, jangan kamu lihat kepada orang yang berkata. Sungguh tu pada pihak nak menerima sedikit daripada ilmu buat pengajaran. Tapi kalau nak dibuat guru yang boleh kita nak tumpang sampai masuk kubur, kena cari guru yang warak. Jadi nak cari guru warak zaman ke zaman ni nak cari mana nak cari mana? Tuan-tuan carilah guru mana warak-warak. Besok jumpa ganti saya lah. Saya ni tuan-tuan lebih baik pada saya rasa. Tantah dah tersalah menjemput penceramah menggali. Kita muzakarah dulu sementara jumpa guru yang warak-warak baik. Ni kita muzakarah ni bukan nak mengajar ni. Kita ni saudara maru. Kalau saya salah tolong tegur jangan seganlah aku tengok ustaz tu. Ustaz, nama pun ustaz. Ustaz ni maknanya punggung. Kalau cikgu, ustaz.
Jadi kita jangan risaulah kok saya tersalah ke ya. Tolong tegur ya. Tuan-tuan tahu saya salah tak tegur, tuan-tuan berdosa. Ni cerita dia lagu tu. Kita buat kita ni adik-beradik dah. Beradik-beradik, mungkin saya ni pangkat abang, mungkin pangkat adik ya, gitu je lah. Baik dan kita sama-sama cari guru yang warak-warak. Saya pun duk cari juga. Tentang ada di sini pun kita tak tahu. Ya, jadi kita minta siapa yang ada kelebihan di antara kita, tolong tegur-tegur kita, tolong berdoa kepada Allah untuk kita semua. Ya. Kadang-kadang kita tak kenal dia siapa. Saya ingat kata seorang ulama di Kampung Sawah, Rantau, namanya Ustaz Jaafar. Ada seorang kampung Sawah Rantau. Nama Ustaz Jaafar, dia pencen. Dulu dia kerja waden ke tentera, saya tak ingat. Masya Allah, alim ilmu dia. Alim sangat. Dia saya jumpa tu masa dia dah pencen lah. Kerjanya tu ya, daripada tahajud tadi sampai tak masuk duha, tak bangun lah dia daripada tempat solat dia. Habis masjid, dia sambung pula ke rumah sampai masuk duha lah. Nanti lepas duha dia sarapan, dia keluar kerja, lepas tu dia masuk balik sampai zuhur lah. Masuk zuhur dia pergi masjid. Kerja dia ibadat cukup kuat. Masya Allah. Dia kata apa? Saya ziarah dia dulu lama lah, tahun 98 ke 99. Semua tak tahu dia masih ada atau tidak. InsyaAllah tu saya anggap dia guru saya lah. Dia kata apa? Dia kata dalam 40 orang mudah-mudahan ada seorang Habibullah. Dalam 40 orang mukmin dalam masjid ni, mudah-mudahan ada satu orang itu waliullah. Tapi kita tak kenal dia siapa. Dia tunjuk kitab pada saya, sebut. Ada kitab menyebutkan lagu tu. Maka wali tu kita tak kenal. Barangkali masuk wali tu ahli syurga, orang pilihan Tuhan. Yang kita tak kenal. Entah-entah orang tu dipilih tak kala dia hampir-hampir kepada kematian. Lagi besok nak mati, hari ni dia taubat habis dosa dia. Besoknya Israel ambil nyawa, mati dalam husnul khatimah. Barangkali itu tergolong dalam yang disebutkan dalam kitab tu. Dalam 40 orang ada seorang yang Allah Ta'ala pilih. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi kita jangan ada buat sangka dengan orang. Hari ni dia tu loklak gila mana kita kata. Kita tak tahu ya ending dia lagu mana. Tentang dia Habibullah kita tak tahu. Baik. Maka jagalah mulut kita dan hati kita, jangan sampai kita tersalah sangka dengan orang, dengan buruk sangka dengan orang. Kita ikut belakang Pak Imam baca Fatihah salah. Dia baca apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Hai. Betul tak baca? Siratal ladzina an'amta alaihim. Allah telornya. Jangan kita buruk sangka. Ya, dia jadi imam tu dengan takdir Allah pada hakikatnya. Tentang dalam hatinya syuhud akan Allah, cuma lidahnya saja tak betul. Maka kita berbaik sangka. Kita boleh ikut dia dengan kita niat taklid kepada qaul qadim Imam Syafi'i kita. Sebab kata qaul qadim boleh ikut imam yang salah Fatihah dengan syarat kita mengetahui fatwa Imam Syafi'i pada qaul qadim tu ialah Fatihah itu di atas orang yang bersembahyang. Jadi kalau imam salah, kita makmum betul ya kita. Maka sah solat makmum tu jadi makmum kerana kalau dia betulkan Fatihahnya. Qaul jadid, Fatihah di atas imam. Qaul qadim, Fatihah di atas orang yang bersembahyang. Itu beza dia. Khilaf antara qaul qadim dan qaul jadi. Jadi kalau setakat sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang subuh, ya, Pak Imam baca Fatihah salah, kita masih boleh ikut lagi. Kita guna qaul qadim. Tapi Jumaat tak boleh. Jumaat Pak Imam baca Fatihah salah, tak boleh ikut qaul qadim, kena ikut qaul jadi. Jadi kalau Pak Imam baca salah, kita kena mufarakah niat solat
niat solat mutlak, nanti kita baliklah ke rumah solat zuhur semula. Itu kaedah dia. Tapi nak jaga tu, nak jaga apa? Nak jaga baik sangka tu. Dengan cepat kita kata jenis salah, apa pun yang bodoh, pun apa imam baca pun tak betul, baik aku jadi imam. Jangan. Itu jadi apa? Kita takabur. Takabbara. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu perangai iblis dulu. Baik, kita sambung. Fasta'antu billahil fattah al-alimil mannanil karim. Maka aku bertolong dengan Tuhan, yakni aku mohon pertolongan dengan Tuhan yang menerangkan hati dan amat mengetahui, lagi amat memberi dan banyak pemberiannya. Wa aqastu fi asbabis syarhi dzalikal kitab mu'tamidan 'alal karimil wahhab. Dan aku mulaikan dengan segala asbab bagi menerangkan demikian itu kitab, kemudian daripada aku bersandar kepada yang karim, lagi yang banyak pemberiannya. Fakana syarhan wafian wa mukhtasaran kafian wa manhalan safian walitulla bihi insyaallahu syafian. Maka terjadilah ia keterangan yang sempurna dan ringkasan yang memadai dan pengaliran air ilmu yang jernih, dan bagi penuntutnya penawar yang menyembuh insyaallahu ta'ala. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Tuhan yang amat tinggi lagi amat mulia. Baik, wala haula wala quwata illa billah ini semua orang dah tidak tafsir dia kan. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan upaya, illa billah, melainkan dengan izin Allah yang amat tinggi lagi mulia. Tidak ada daya pada meninggalkan maksiat dan tidak ada upaya pada mengerjakan taat, kata setengah mufassirin Dan wala haula wala quwata illa billah ni boleh baca 3 wajah. Dah pukul 9 dah, lain kali lah. Ini kalau baca 3 wajah jadi lambat. InsyaAllah kita berhenti, kita sambung lain kali. Ikut kaedah nahunya, wala haula wala ni boleh baca 3 wajah. InsyaAllah kita sambung. Kemudian katanya wasammaituhu ila akhirih wallahu a'lam wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.